اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khassa'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbi ya rabbana ahlamak ya rabbana a'lamak ya rabbana ahkamak ya rabbana aslamak bi rahmatika ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Jabbar bismillahil qahhar bismillahil la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Qabalallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah. Kita bersyukur pada Allah. Pada malam ini malam conclusion. Ya. Walaupun macam mana pun insya-Allah. Dan terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah kepada Tuan Haji Ghazali dan isteri, ya, kerana kita telah maju setapak lagi, ya, sampai kita dapat mengadakan kelas dalam rumah bangunan yang begitu indah, ya. Sebab itulah dalam Quran dikata haza min fadli rabbi. Haza apa makna haza? Min dari fadli kelebihan, fadilat rabbi tuan saya. Jadi tuan-tuan bila kita masuk rumah kita, masuk rumah baru ke, kita kena baca haza min fadli rabbi. Haza min fadli rabbi, insyaallah, ya. Bila kita ingat sejarah zaman-zaman silam tu, khalifah-khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, ya, mereka mengadakan kelas di rumah-rumah mereka, ya. Dan pernah Imam Malik jadi mengajar Khalifah Harun al-Rashid di rumah dia, dan dia menegur Harun al-Rashid supaya jangan duduk atas kursi, duduk sama-sama dengan orang lain. Jadi Khalifah pun duduk turun, ya, belajar. Jadi hebatnya, ya. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah. Haza min fali rabbi. Okey, insyaAllah 30 hari bulan ni kita menerima sijil hadiran. Dan sebelum 30 hari bulan ni, saya nak ucap terima kasih banyak-banyaklah kerana sumbangan tuan-tuan pada saya sejak 100 kali ni memang tak terhingga lah. Dan alhamdulillah kita telah berjaya sampaikan sumbangan tu dengan impak yang baik. Dan sumbangan juga kita bayar zakat setiap bulan, ya. Jadi pahala sangat besar, ya. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak dan mohon halal, ya, di atas segala yang telah saya makan selama ni. Dan juga minta doa supaya saya sihat. Tadi ada seorang sahabat kata, Ustaz, tahun 2008 Ustaz lagi tua nampak banding dengan sekarang ni kan. Ini yang ketiga orang kata begitu. Dia kata sekarang ni nampak lebih muda, kan. Ya, jawapan dia tahu sendiri lah, kan. Bila kita buat kerja, kita mesti ingat, makna do the best at the time you are given opportunity. Do the best that you think the best. Makna buatlah terbaik di mana kita ada ruang untuk buat yang terbaik. Jadi bila kita puas buat tu, mana kita pun akan rasa selesa. Jadi seluruh anggota badan kita. Okey tuan-tuan, bila kita buka Al-Quran, this is orang kata kemuncak, ya. Jadi pahala diberi pada kelas, kata Imam Malik ni, bukan pahala yang dapat.
pahala kita datang. Ya, malaikat mengukur pahala kita, jejak kaki, setiap jejak kita, kaki kita turun naik rumah, dan kita diberi pahala. Begitu juga di mana tempat kita mengadakan kelas pada malaikat. Kan, tuan-tuan? Al-Quran ni, tuan-tuan, dia ada mengandungi 3 saja kalimah. Tidak lebih pada 3 kalimah. Ya, iaitu fi'il, isim dan haraf. Ini, tuan-tuan, bila kita baca yang ni, tuan-tuan dengan sendirinya kita akan cross kepada jadual 114. Ya, 114 detailnya. Okey. Ya, tuan-tuan, saya ambil contoh yang pertama, fi'il. Ya, fi'il ya. Okey. Kalau kita boleh kenal fi'il dalam Quran pun dah cukup dah. Tahu fi'il, tahu isim, tahu haraf, tahu di mana duduknya dhamir dalam setiap perkataan fi'il dan isim serta haraf. Allahu Akbar. Dah cukup selesa dah. Ya, ni fi'il ya, fi'il. Fi'il. Okey, tajuk pertama tentang fi'il, tuan-tuan. Kita tahu fi'il tu sahih atau mu'tal. Buka saja Quran, ini sahih, ini mu'tal. Tidak ramai orang tahu sahih dan mu'tal. Ya, kalau kita tak tahu, kita tak boleh jawab sama ada dia tu sahih atau mu'tal. Soalan pertama ya. Sahih adalah 3 huruf yang menjadi asas pada Al-Quran tu, semuanya huruf biasa, tidak ada alif wa ya. Ingat tak? Ya, okey. Kita macam ni, sya, ri, ba. Tidak ada alif wa ya. Kalau ni qala, ada alif di tengah-tengah. Jadi kalau ada alif atau wa, ya, wa, jada, ini huruf elaf, alif di tengah, ini waw di kepala, ataupun huruf elaf, ya di akhir, ini nama dia mu'tal. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Saya. Okey, kata kat kuat, ingat. Kalau tak ingat tak apa, ingat. Ingat. Okey, hari ni kita tak sempat buat isim, kita sempat buat fi'il saja. Ya, saya. So kita tengok Quran hijau. Ya, kalau tak ada Quran hijau pun tak apa, tengok Quran yang saya baca ya. Okey, tuan-tuan. Nak salin ni ke? Jangan salin. Okey. InsyaAllah kalau dapat yang ni, dapatlah dia. Okey. Dr. Nabi, nak salin ke? Tak salin. Okey. Okey. Soalan pertama, sahih atau mu'tal? Okey, tengok ya. Okey. Kita tengok Quran saya. Ya, insya-Allah kita ada okey. Kita tengok surah Al-Imran. Ya, kita pilih surah Al-Imran. Sebab tu kita tak boleh gupuh. Ini perkataan Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini semua haraf dan isim. Ya. Kita tengok nazzala. Apa nazzala? Nazzala. Ya. Bila tuan-tuan tengok saja fi'il dalam bahasa Arab, kita kenal dia fi'il, kita tulis di sini nazzala. Ini untuk praktis lah. Nazzala ni tuan-tuan, asal dia, betul tak asal dia? Betul tak? Ejaan dia. Betul tak? Betul Puan Sri? Nazzala, ejaan dia? Okey, ejaan dia nazzala. Okey, tapi root dia nazala. Root dia nazala. Asal dia nazala. Tapi kenapa dia jadi nazala? Diubah makna. Okey, nazala artinya dia turun sendiri daripada atas. Kalau nazala, kita membawa turun. Okey, jadi ingat, fi'il dalam bahasa Arab asal dia 3 suku kata. Fa'ala, 3 nazala. Bila dia tambah nazzala, artinya makna dah berubah. Jadi menurunkan.
bukan lagi turun sendiri. Ya, mayat, mereka menurunkan mayat. Kalau mayat turun sendiri, sakit. Okey, okey, nazar. Okey. Bila kita tengok ayat ni, perkataan ni, kita tulis semula dalam bentuk yang macam ni. Jadi di sini kita nampak asal dia. Kita cari asal dia. Asal dia nazala. Ada tak alif ya? Tak ada. Kalau tak ada, dia sahih. Soalan pertama selesai. Jadi bila kita jumpa saja perkataan, kita kena kembali asal dia. Mana nazala, asal dia nazala. Tapi nazala ni kita tulis semula ikut nazala. Jadi bila dalam Quran dia tulis macam ni, artinya proses menurunkan, makna dah berubah. Okey, boleh? Jadi soalan pertama selesai. Soalan kedua? Apa dia? Soalan kedua. Salimah, dah salih dah? Ajar, soalan kedua? Mabni atau mu'rab? Soalan kedua. Ada 9 soalan saja. Habis 9 ni kita balik. Kalau tuan-tuan tak bagi sama, mungkin pukul 12. Kalau bagi sama, pukul 9 boleh dah. Jawab soalan. Okey, tuan-tuan, semasa kita belajar 2 tahun, ada pernah dengar tak perkataan mabni dan mu'rab? Cukup. Ada pernah dengar tak perkataan sahih mu'tab? Okey, bagus. Tak jelas tak apa. Jangan risau. Ramai rakan-rakan saya yang balik dari Mesir sana, bila tanya mabni mu'rab tak ingat. Jadi kalau tuan tak ingat pun sama dengan dia lah. Kita belajar baru 2 tahun, dia belajar 4 tahun setiap hari. Beza kan? Yang penting dengar. Yang penting dengar. Apa dia sahih, apa dia mu'tab, dah jawab dah. Ya, sahih. Hanya pada fa'il saja. Isim tak ada. Pada fa'il saja. Kalau setiap fa'il tu kita belajar ada 3 silabel. Salah satu silabel tu ada alif atau wa atau ya, maka dia mu'tala. Okey? Itu conclusion kita. Yang kedua, dia mabni atau mu'rab. Kita mesti ingat, mabni tetap, mu'rab berubah. Itu kata Salim. Mabni tetap, mu'rab berubah. Tetap maksudnya masuk apa juga haraf sebelum dia tak berubah. Kalau berubah, masuk saja haraf sebelum dia berubah. Itu dia maksud mabni. Ingat, kita belajar dulu. Semua fi'il madi mabni. Ingat tak? Semua fi'il amar mabni. Ingat kita? Hanya satu fi'il mudhari' yang mabni, iaitu yang ada nun. Okey? Satu saja fi'il mudhari' yang ada mabni. Ini tentang misalnya ni. Ya, iaitu kalau dia kata ada perkataan yaf'alna, ini mabni untuk perempuan. Okey, mudhari'. Okey, kita pergi pelan-pelan ya. Ini mabni. Okey, maksud dia sekarang ni tuan-tuan, nazala. Nazala ni kita kata fi'il madi tak? Betul tak? Pasal root dia fa'ala kan. Ni madi. Jadi dengan sendiri dia ni Dari sini mabni. Apa maksud mabni? Maksud mabni, kalau kita ambil nazala ni tuan-tuan. Nazala ni mabni. Kita taruh dia tetap jadi nazala. Tak berubah. Ya. Maksudnya mabni itu maksudnya taruh apa juga haraf di depan dia. Haraf yang 80 tu yang sesuai dengan dia, yang tak sesuai tak boleh. Yang sesuai dengan dia dia mengubah makna, tetapi nazala baris akhir tetap sama. Nazala tak turun. Lepas tu yang sesuai dengan dia in. Ini dalam Quran. In nazala, maksud dia jika dia telah turun, tengok tak berubah. Ya? Tak berubah kan? Ini saja 2 huruf yang pakai untuk fi'il madi. Yang lain-lain tu adalah sikit-sikit kecualian. Kalau dia taruh ni ma'in nazala, dua-dua ma'in, tak berubah juga. Dua-dua dia letak combine. Dia memberi makna tidak. In jika. Kalau campur dua ni, dia memberi makna selagi dia telah turun, selagi itulah ya, dia akan dapat. Macam itulah begitu. Ya, nampak tak perbezaan? Bila ma dengan dah jadi makna selagi. Kalau ma saja, tidak. Ya, kalau tuan-tuan dengar macam perkataan ma ana biqarin, itu untuk isim.
Jadi ini untuk fi'il dan untuk isim. Okey, ini untuk fi'il madi. Okey, tuan-tuan faham tak maksud dia mabni? Faham tak? Okey, kalau faham kita pergi pada soalan ketiga. Madi, mudhari', Okey. Tuan-tuan puan, memang kaedah ini disusun begitu indah sekali. Ya. Soalan ketiga, dia ada 9 saja. Lepas tu kita balik. Untuk nak siap basuh jubah semua untuk minggu depan. Saya memang nak reki besok, tapi malam ni dah reki dah. Kan jadi senang lah kan. Nak mari tempat ni kan. Okey tuan-tuan. Okey. Apa dia? Madi. Okey. Madi, mudhari', amar. Oh tuan-tuan, saya bukan nak kata kalau boleh kenal lah madi, mudhari', amar ni, Allah, tak tahulah bagusnya. Ya, madi, mudhari', amar. Madi past tense. Betul tak? Mudhari' present tense ataupun, dan amar ni perintah, fi'il perintah. Dalam Quran banyak sangat. Fi'il amar ni lah yang mengeluarkan hukum. Ya, selain daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' nak keluarkan hukum, dia kena masuk alat. Alat tu haraf. Alat tu lah yang menjadikan hukum. Seperti la, seperti ma, ya, seperti in. Itu hukum tu. Kan? Jadi ini sukatan untuk bulan depan. Ya, setelah kita cuti semesta sebulan ni tak? Okey. Tapi tuan-tuan, tengok kita kekal kan? Hebat. Mana ketua dia hebat lah. Semua sekali bergantung pada penemuan saya dengan Dr. Nawi. 2 minggu sebelum 12 hari bulan 2 tahun 2012 di Masjid Negeri, selepas saya buat solat hajat dan sebagainya, jumpa Dr. Nawi. Dr. Nawi kata, "Ustaz, buat apa sini? Saya ada kelas." Masa tu 70 orang dalam kelas tu. Ustaz, boleh saya nak tengok 10 minit? Itu ayat 10 minit, tapi jadi sampai satu the whole session. Akhirnya datang ke sini. Jadi dalam Quran ada sebut kita kena baca, bila nak keluar rumah baca bismillah, masya-Allah, bismillah, hasbiallah, la ilah. Sebab apa? Kamu jumpa satu orang dan orang tu boleh memberi rezeki yang bertambah ruah kepada kamu. Itu maksud dia kan. Orang tu boleh mengubah kita. Jadi sekarang ni jumpa Dr. Nawi, boleh jumpa dengan semua orang, dan kita buat kelas ni maintain 32 orang. Betul tak? Tempat lain dia 40 tinggal 20 je. Okey tuan. Jadi tuan-tuan, bila ini mabni, bila ini mabni, dengan segi dia ni madi. Okey? Kalau tuan-tuan tengok ni, nazzala alaikal kitaba bil haqq. Nazzala fi'il madi sahih. Nazala fi'il madi mabni. Nazala fi'il madi madi. Jadi last kali soalan ke-10, nazala fi'ilul madi mabni alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Itu last kali sebelum dikurniakan jenazah. Sebelum mati. Maknanya boleh baca fi'il itu yang last. Tidak ada lagi dah lebih pada tu. Jadi kita baru baca 3, ada 6 lagi. Yang tadi saya baca tadi yang ke-10. Jadi ya. Dia tanya, nazala tu dia baris atas. Apa alat dia sebab dia jadi baris atas? Alat dia bukan fi'il madi. Kan fi'il madi ada 3 pattern. Satu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Saja buat lupa. Fa'ala ada 3 bab. Fa'ula, fa'ala, fa'ila. Ingat lagi tak tu? Okey, itu akan sampai soalan 6, 7. Okey. Sekarang ni kita nak belajar tentang kriteria fi'il madi. Jadi kenapa Allah Ta'ala memberi banyak nama ni? Sehingga sampai 9 nama. So, untuk fi'il madi tu, tujuannya supaya bila nazala dipakaikan, tidak ada perkataan lain lagi yang sesuai untuk dipakaikan dipakaikan untuk menurunkan sebuah kitab yang hebat dari Lauh Mahfuz. Sebab itu banyak nama dia. Supaya bila dia pakai nazala, tidak ada lagi benda lain boleh masuk. Mana yang turun tu hanya kitab. Dan kitab itu diturunkan dengan perkataan nazala ataupun tanzilan min rabbil alamin, min rabbin hakim. Tanzim, maknanya tanzil tu maknanya nazala. Bukan dia kata angkuk tak.
Bukan dia kata seret tak. Bukan dia kata ramai-ramai bawa. No, dia kata nazala. Nazala tu dalam tu ada domain, iaitu yes. Jadi kalau tanya kenapa begitu banyak sekali nama untuk fa'il? Sebab Allah Ta'ala nak menunjukkan sucinya kalimah Al-Quran itu, sehingga bila dia pakai kalimah tu dengan 9 nama ni, kalimah lain tak boleh masuk. Mana very exclusive, tak boleh masuk lagi dah. Jadi kalau nak kata tarik tak boleh, tolak tak boleh, orang kata apa tu, hanya nazala sesuai. Okey, boleh faham tak? Okey, yang keempat. Yang keempat apa dia? Muta'adi lazim. Ya? Muta'adi. Muta'adi lazim. Okey tuan-tuan, muta'adi lazim. Bila kita mula kelas nanti, kita tengok ikut perkataan. Jadi kita dah tahu dah 9 perkataan, 9 nama untuk perkataan perbuatan hari ni, kita dah mahir. Kalau kita sambung akan datang ni, memang mahir. Okey, tuan-tuan tengok. Nazala. Okey, apa dia maksud muta'adi? Muta'adi dulu saya terangkan, iaitu dalam bahasa Inggeris dia panggil transitive. Transitive verb need object. Ya. Intransitive verb don't need object. Maksudnya kita kata ya, nazala al-kitaba, dia telah menurunkan kitab. Kitab ini diturunkan oleh Allah melalui perkataan nazala. Dalam ni ada huwa, betul tak? Huwa ni fa'il. Jadi dalam Al-Quran, bila kita jumpa perkataan perbuatan yang diiringi oleh isim baris depan tu nama fa'il. Jadi di dalam ni fa'ilnya tersembunyi dan diikuti oleh isim baris di atas. Maknanya isim baris di atas ni nama dia maf'ul, mangsa. Jadi dengan sendirinya nazala ni kita kata fa'il muta'adi. Kalau tidak ada isim baris di atas, maka fa'il tu fa'il lazim, intransitif. Senang saja. So, bila kita kata nazzala alaikal kitab, nazzala fi'il madhi, asal dia nazala. Dan dia sahih, bukan mu'tal. Dan dia juga mabni kerana dia fi'il madhi. Dan dia tak madhi, memang madhi. Dan dia pula muta'addi sebab dia ada mangsa. Mangsa dia Alkitab, dan kitab ini mesti baris atas. Dan kitab inilah jadi mangsa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kita tengok nanti, lepas saja fa'il ada isim baris atas, fa'il tu muta'addi. Dia kata transitif. Boleh kan? Transitif ni tasrif kita kata melampau, fa'il melampau, dan intransitif fa'il tidak melampau. Macam I go to school, itu intransitif. Ya? Perbuatan melampau. Okey, I eat an apple, itu perbuatan melampau. Makna melampau transitif, need an object. Boleh tu? Clear tak? Okey. Ya. Isim baris atas tu bersembunyi, tanda baris atas tu bersembunyi. Okey, kita kata mabni lah, fi mahali. Pernah dengar tak perkataan fi mahali? Pernah dengar tak fi mahali? Dengar tak apa. Tak tahu tak apa. Kita ada kelas lanjutan fi mahali. Yang penting dah dengar kan? Jadi 2 tahun kelas kita seminggu sekali kelas mendengar. Kelas mendengar. Yang penting fi mahali. Fi mahali kan? Mendengar. Fi mahali. Sebab kita kata ilmu dapat pahala jejak. Jejak kan? Jejak. Kau nak dapat pahala lagi, tengok guru duduk atas meja bawa air, dapat lagi pahala. Okey. Banyak tanya lagi dapat pahala. Betul? Senang cari pahala ni. Kan? Itu semua kosong kan? Campur satu dapat banyak pahala. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita baca nazzala fi'il sahih. Dan dia tu mabni. Dia sepatutnya dulu fi'il sahih, mabni, madi. Baru mabni kan? Tapi kena ikut peraturan dia. Muta'addi. Jadi kalau tuan-tuan tak faham apa benda sahih, apa benda ni semua, tuan-tuan tak boleh jawab soalan ni. Jadi kena faham betul-betul. Jadi ini semua ada dalam buku Izzat Uruzah.
Ya, buku Izzat Uruzal ada certain pages yang ada ni. Okey, yang kelima Puan Zaidah. Yes. Ni. Cuba sebut lah. Mujarrad mazid. Okey, mujarrad mazid. Okey. Mujarrad lawan dia mazid. Mazid dia. Okey, tuan-tuan. Mujarrad ni maksud dia pure, asli. Asli, fi'il tu asli. Asli dia 3 huruf. Mujarrad. Walau ya. Ni bukan mujarrab. Mujarrad tu minyak apa tu, minyak urut. Ini mujarrad. Cuba sebut mujarrad. Balik rumah jumpa isteri jadi mujarrad pula. Mujarrad. Daripada root dia jarada. Ada sabdu lah. Ada sadu. Jarada. Mujarrad ni mujarrad min asli. Kalau mazid tambah. Mujarrad min asli. Kita tengok ni nazala ejaan dia macam ni, asal dia nazala. Yang ini asli. Yang ini tambah satu ain. Dia tambah satu ain. Jadi bila tambah satu, bermakna dia tambah satu kepada 3 jadi 4. Tak? Asal dia 3. 3 ni bila 3 ni mujarrad. Jadi kalau kita tambah satu lagi ain, dia jadi mazid. Nama dia mazid 4. Mazid 4. Jadi kalau 3 mujarrad asli. Jadi yang ini mazid ke mujarrad? Okey, ini yang marah. Ini marah ni. Jangan jawab kecuali tengok dulu. Ya. Jangan jawab, tengok dulu. Ni semester 5 ni kena straight betul-betul. Salah jawab kena. Okey. Ini asal dia perkataan dia nazala, nampak tak? Jadi dia tambah ain 2. Tambah ain. Dia boleh tambah ini, boleh tambah depan, boleh tambah tengah, tapi tak boleh tambah belakang. Kalau tambah belakang, ini domeh. Betul tak? Saya paling marah kemarin, Ustaz, ini huruf mat. Ya Allah, huruf mat. Dia kata huruf mat. Ustaz, ni macam ni huruf illah sini. Saya kata, ya Allah, huruf illah. Kau nak tak guru saya kata, kau tak guru saya kata, habau kau dia. Dia marah. Tak guru orang Melaka kan. Habau tu marah. Lah habau kan. Dia marah. Kalau orang Terengganu, dia marah sangat. Kepala otak kau. Kepala otak tu mana tak guna akal kan. Dia marah tu. Ini bukan huruf illah ya. Okey, dan asli dia nazalah. Yang ini nazalah tambah. Jadi kalau dia tambah satu, dia nama rubai. Cuba sebut. Kalau tambah 2, nama dia khumasi. Cuba sebut. Tambah 3, nama dia sudasi. Sudasi tu erti 6. Khumasi tu 5. Rubai tu 4. Jadi dia boleh tambah 3 saja, Abang Salimah. 3 only boleh tambah. Yang ini tambah 1 jadi rubai. Yang ini tambah 2 jadi khumasi. Kalau tambah 3 jadi sudasi. Apa sebab tambah 3? Dia asas 3. Tambah 3 jadi sudasi. Ya, boleh. Tapi orang sampai rubai saja, jangan lebih. Faham tak? Lambat pick up lah. Okey. Okey. Yang itu lambat pick up tak apa. Okey tuan. Jadi yang ini kita kata mazid. Jadi mazid. Kata mazid tu sebab dia tambah. Sebab asal dia nazalah. Ingat semua fi'il dalam bahasa Arab asal dia 3 huruf. 3 huruf. Okey, 3 huruf. Okey. Jadi tambah 1 jadi mazid dah. Tambah 2 pun jadi mazid. Tambah 3 jadi mazid. Tambah 1 jadi mazid rubai nama dia. Sebab ada 1 sampai 3 4. Tambah 2 jadi khumasi. Tambah 3 jadi sudah si. Ya. Tambah 4 tak ada. Tambah 4 tak ada. Tambah 4 orang je.
Tanya lagi. Okey, ni sebagai contoh ya. Nazala turun. Okey. Kalau nazala tambah satu, menurunkan. Okey? Okey, betul tak? Ni nazala, menurunkan. Ini tambah satu. Nazala tambah satu juga. Tambah alif. Tambah alif ini tambah ain, ini tambah alif. Nazala ini tambah satu juga, iaitu alif. Artinya dia dua-dua turun. Setiap pagi dia, kalau isteri dia tak turun, dia tak turun. Dia mesti sama-sama turun. Nazala. Kan ada tak orang macam tu? Dia tak turun kalau isteri dia tak turun, sebab isteri dia pimpin dia takut jatuh. Nazala. Kalau naik, dua-dua naik. Naik. Okey, boleh? Ini tambah satu. Kalau tambah dua, tanah zala. Ini tanah zala. Tambah dua. Yang ditambahnya ter dengan alif. Root dia masih nazala. Tanah zala maknanya dia turun naik. Siapa dia duduk turun naik? Budak-budak ataupun orang naik lift tu turun naik. Betul tak? Kerja dia turun naik. Lift kan? Ya. Itu tambah berapa? Tambah dua. Ini tambah satu. Ini tambah dua. Tambah dua jadi 5. Okey, sekarang ni tambah 3. Tambah 3. Daripada nazala. Tambah 3, nazala. Nazala. Tambah 3. Bila tambah 3 jadi 6, betul tak? Apa makna tata nazala? Tata nazala makna dia turun-temurun. Turun-temurun dia pakai periuk tu. Turun-temurun lama tak tu? Turun juga, tapi yang turun tu bukan orang, tapi daripada warisan. Okey, faham tak? Okey, sekarang ni soalan ke-6. Tadi yang ke-6 tu sah. Ini yang ke-6. Ni, 1 2 3 4 5. 6 ni. 6. Jadi 6 ni sulasi, rubai, khumasi dan sudasi. Jadi tuan-tuan, kita tengok nazzala fi'il sahih sebab tak ada alif waya, dan dia mabni sebab dia madi. Okey, dia madi. Ni macam talian hayat. Lepas tu dia mutaaddi dan dia mujarrad sebab ada dia mazid sebab ada tambahan. Mazidnya mazid rubai. Betul tak mazid rubai? Nazzala. Okey, jadi bila kita baca Quran, nazzala alaikal kitab bil haqq, kita kata dia telah menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad Alkitab. Nazzala, para pendengar sekalian, sukalah saya maklumkan, nazzala adalah fi'il sahih. Kalau tuan-tuan tahulah sahih, orang lain tak tahu. Dan dia juga sebenarnya fi'il madi. Bila fi'il madi dia mabni. Dan dia juga dikatakan fi'il mutaaddi ikut ahli nahwu. Ya. Selain daripada itu dia juga fi'il mazid sebab asal dia nazala. Dan mazid apa? Mazid rubai. Jadi bila kita kata mazid, sama ada rubai, khumasi atau sudasi. Kalau rubai tambah 1 pada 3 jadi 4. Kalau khumasi tambah 2 jadi 5. Kalau sudasi tambah 3 jadi 6. Jadi kalau tuan-tuan boleh analisa perkataan ni sebegini bagus, itulah dia kita faham tentang fi'il. Okey? Jadi adakah dia ni sulasi? No, dia ni rubai sebab dia mazid. Dia rubai pasal dia mazid. Dan dia mutaaddi. Ya? Dan dia juga madi sebab tu dia mabni. Ya? Dan dia juga sahih, tak ada mu'tal. Jadi Allah Ta'ala nak menunjukkan ayat menurunkan kitab itu, dia menggunakan sahih, bukan dia guna mu'tal. Dia banyak perkataan mu'tal dia guna, dan dia gunakan fi'il yang oleh kerana sahih, dia pakai oleh kerana dia madi, dia jadi mabni tetap. Dan dia mutaaddi, dia mazid, dia rubai.
Okey, tengok soalan ke-7. Jadi bila kita masuk kelas nanti, tuan-tuan, kita analisa buku yang kita dapat satu seorang tu. Begini sekali, saya rasa saya dah buat di kelas lain, kita dah buat 10 muka surat je, yang lain semua boleh. Dah boleh sendiri dah. Yang penting sekali dia nak keluarkan fi'il tu jadi root. Bila root tu keluar, maka dia boleh jawab lah ni. Jadi kita membaca ni berasaskan root, bukan berasaskan ni. Ya, Tan Sri? Sulasi dah buat Sulasi 3 huruf. 3 huruf. Tan Sri, sulasi ni yang asal ni. Jadi dia asal sulasi 3 huruf. Kemudian dia tambah lagi 3 topik yang detail lagi untuk membolehkan kita faham secara mendalam tentang fi'il. Ya. Okey, tajuk yang ke-7. Boleh tak Sri? Jadi kalau macam tu, apa beza mujarad dengan sulasi? Sama. Mujarad sulasi same word. Sulasi equal tu mujarad. Rubai itu masih Sama. Sulasi itu mujarad. Tapi kalau rubai, itu dah mazid. Ya, mazid. Mazid tambah. Jadi tuan-tuan kena, ya, tambah 1, 2, 3. Dia boleh tambah 3 saja. Kalau tambah 3, asal 3 jadi 6. Kita kata sudasi. Kalau tambah 2 jadi 5. Tambah 1 jadi 4. 4 tu rubai. Jangan kata arba'ah. Rubai. Sudais tu 6 lah tu. 6 lah. Syekh Sudais 6 lah kan. Dia hafal Quran nombor 6 tahun. Sudais tu 6 tahun. Kata ikut cerita dia, umur 6 tahun. Mana berapa tahun dia mula hafal Quran? Macam Imam Syafi'i. Ni sepatutnya bertindih dengan imam. Okey, bertindih. Memang bertindih. Tapi dia letak juga nombor 6 ni supaya sulasi dia bukan rubai. Memang memang apa tu Datuk, dia bertindih sebab ini sebahagian tu jadi talian hayat. Jadi macam Tansi pun tanya tadi. Okey, kalau mazid, ini mazid. Jadi kalau dia sulasi, tuan-tuan, kalau dia mujarrad, dia turun sini. Betul tak? Kalau dia mazid, dia turun sini. Jadi oleh kerana dia ni mazid, maka dia turun sini. Ini talian hayat. Kaedah ni. Ya, saya bentang kaedah ni di England 3 kali. 3 kali bentang. Akhirnya dia terima. Jadi tuan-tuan, inilah dia. Dia ada sikit kaitan. Yang ni ramai orang komen, dia suruh ubah ni dulu. Tak boleh, ubah ni dulu. Ini kemudian. Sebab apa? Bila madi dia mabni. No, bila mabni dia mesti madi. Semua fi'il madi mabni. Semua fi'il amar mabni. Okey? Dan satu fi'il mudhari' mabni, iaitu yang ada nun. Tuan-tuan, dengarlah beberapa kali tak apa. Nanti besok kita akan jawab. Okey? Nombor 7. Maklum majhul. Ni. Sebut maklum. Jangan sebut maklum. Maklum. Terlebih maklum lah. Maklum. Maklum ni artinya diketahui. Majhul tidak diketahui. Jahil. Maklum lawan dia majhul. Okey. Majhul. Rakan KUI di Filipina tu, Haji Ambrose, dia komen, dia kata, Ustaz, your lecture sudah cukup faham, detail sangat, cukup dah. Walaupun dia bagai penterjemah untuk menterjemahkan daripada bahasa Melayu kepada Tagalog, tapi dia kata dah cukup. Jadi tuan-tuan, ni lagi mudah berjumpa dengan guru sendiri kan. Senyum guru pun nampak tak? Cuba senyum sekali, kawan mai. Ada orang tak nak senyum langsung. Senyumlah. Senyum ni tak tua. Sedekah tu satu. Tapi kita sedekah pada diri kita sendiri kan. Apalah susah sangat nak senyum? Tengok saya senyum. Datuk senyum. Tak ada. Tak ada. Dan kita kena reda banyak. Tuan-tuan pernah nak balik rumah, satu benda tak ada nak makan? Pernah tak? Apa nak buat? Masaklah. Masaklah Maggi apa semua yang masak.
Tuan-tuan, apa rahsia saya? Pukul 4 pagi saya basuh pinggan mangkuk. Itulah dia. Pukul 4 pagi masuk pinggan mangkuk. Ini dengar ni, semua anak saya dengar ni. Di dapur sama dengan di depan, cantik. Jadi seronok tak nak pergi dapur? Seronok. Rumahnya tak besar, kecil je, macam sarang burung je, tapi pergi dapur tak nak keluar dapur. Maklum dan majhul. Baru saya tahu kerja ni berat. Satu, saya nak salute pada Tuan Haji buat kerja ni dengan sukarela. Anak saya ambil gambar saya sejam 40 minit, dia kata I'm taking 26 hours. Betul tak Tuan Haji? 26 hours to load gambar ni supaya dapat dilihat di komputer. 26 jam. Dia mengambil masa. Jadi baru saya tahu, ya Allah, Tuan Haji Sahab buat selama ni. Saya baca doa khusus untuk dia supaya dia murah rezeki. Alhamdulillah Tuan Haji. Dan kepada tuan-tuan semua. Kepada tuan-tuan semua. Jadi kalau tak adalah rakaman tu, seluruh dunia orang tak nampak. Sekarang ni seluruh dunia orang nampak. Yang PM kat saya berapa ramai, saya tak boleh nak nyatakan. Yang PM ucap terima kasih. Orang Cina pun ada dalam bahasa Cina. Saya kena terjemahkan suruh. Walaupun dia tak faham. Dia kata dia faham, tengok tomen-tomen dia reti. Sebab dia belajar reti kan. Kalau sebut Sahih, dia tahu Sahih. Dia tahu Mu'tal. Kalau kita sebut tak ada alif wa ya, dia tak tahu. Sebab term tu penting. Okey, yang ketujuh, maklum dan majhul. Maklum ni, tulis, maklum ni diketahui pembuat. Majhul tak ada pembuat. Okey. Diketahui pembuat. Okey. Maklum. Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya apa dia maklum? Maklum ni ada pembuat. Apa dia majhul? Tak ada pembuat. Okey, sebagai contoh, tengok dalam ayat ni, tuan-tuan. Okey, ayat ni. Nazzala. Dia menurunkan ke atas kau kitab. Ada tak penurun di sini? Itu saya kata. Penurunnya ada, iaitu huwa. Tapi huwanya sembunyi. Betul tak? Jadi itu fi'il ni, nama dia fi'il maklum. Belum lagi. Ni naik fa'il tu kemudian. Okey. Okey tuan-tuan, ni. Cuba baca ayat ni. Iza zulzilatil ardu. Apabila digoncang bumi. Ada tak disebut penggoncang sini? Tak ada. Tak ada sebut walaupun sembunyi. Jadi bila tak ada sebut, bila tak tahu siapa dia pembuatnya walaupun tersembunyi, maka kita kata fi'il ni fi'il majhul. Majhul ni tiada pembuat. Okey? Sebagai contoh yang saya bagi biasa ni, kita buat ayat biasa. Ayat ni dah berapa puluh kali buat dah tapi tak faham. Okey ni. Akala Muhammadun as-samaka. As-samaka. Muhammad makan ikan. Bila ada mangsa, maka fi'il ni nama fi'il muta'addi. Betul tak? Betul tak? Okey. Akala fi'il sahih, betul tak? Akala fi'il mabni, betul tak? Akala fi'il madi, betul tak? Dia juga muta'addi, betul tak? Dia juga mujarrad, betul tak? Dia juga sulasi, betul tak? Dia juga maklum, betul tak? Maklum ni ada pemakan. Ada pemakan. Okey, ada pemakan. Tapi kalau dia nak buang pemakan, dia tulis macam ni. Ukila. As-sama ku. Jadi bila tak ada pemakan, yang adanya ikan saja, dia punya ayat bunyi dia ikan telah dimakan. Jadi tak ada pemakan. Jadi bila macam ni, ini bunyi dia bukan akalah tapi ukila. Jadi di sini kita kata majhul. Fi'il ni majhul. Tapi ini maklum. Betul tak? Okey, sekarang kita baca nazala tu. Maklum ya? Maklum. Maklum tu makna ada orang yang membuat, ada pembuat. Pembuatnya Allah. Okey, faham tak ni? Macam tak faham je. Okey, saya ulang balik. Nazala. Asal dia nazala. Dan dia fi'il sahih kerana tak ada alif wa ya. Dan dia mabni. Dan dia madi. Dan dia muta'addi. Dia mujarrad. Dia rubai. Dan dia maklum. Okey, ada 7.
Ada 7. Agaknya boleh ingat tak benda ni? Apa, kalau dia ingat apa dia? Nombor 1 apa dia? Nombor 2? Nombor 3? Nombor 4? Nombor 5? Nombor 6? Nombor 7? Nombor 8? Belum lagi. Macam tu bagus. Kalau saya padam boleh tak? Ingat yang kita hafal 23 medan tu? Okey. Jadi bila orang tanya, awak apa dia betul fi'il dalam Quran? Senang je, fi'il sama ada dia tu sahih atau mu'tal. Sama ada dia tu mabni atau mu'rab. Ya je. Doktor nak balik pukul 10 dia katanya mudah. Tak apa. Boleh pergi. Ni dalam radar lagi. Tak tahu nak pergi. Tak apalah. Kan tak? Tak apa. Okey. Tuan-tuan habiskan ni. Nak habis dah. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Pergi pun terus sekarang. Tak apa. Okey, tak apa. Doktor pergi, nak pergi je. Tak payah beritahu nak kapal, pergi je. Okey. Jadi tuan-tuan, ni tuan-tuan, bila kita, tuan-tuan kena ingat ni, Tasri. Kila tu, kalau translation tu telah Dimakan. Ya. telah dimakan. Telah dimakan. Itu yang kadang tu masa dulu susah. Ya. Ini telah dimakan. Makan olehnya akan ikan. Boleh? Macam itu sebenarnya. Sebenarnya. Tapi bila dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dia tak boleh kata telah dimakan olehnya. Kalau olehnya tu ada orangnya. Dia kata telah dimakan ikan. Telah digoncang bumi. Kalau dia kata telah digoncang olehnya bumi, maka tak boleh. Tak boleh. Dia mesti tak ada orang. Telah dimakan ikan. Ya. Jadi tuan-tuan kena tanya Ustaz Hazan, ahli tafsir. Kenapa dia pakai majhul? Mana bumi tu kenapa digoncang? Tak disebut Allah goncang bumi. Itu seronok belajar tafsir. Okey? Tuan-tuan kena buat kelas tafsir. Panggil Dr. Abdullah, ya. Ajar tafsir. Dia pakar tafsir, ya. Okey. Ya. Okey, sila. Satu lagi. Ya, Abdullah apa tu yang ajar? Ya, Tan Sri. Dr. Abdullah Yasin. Ya. Ya, Tan Sri. Tak ada. Okey, tuan-tuan. Okey. Nombor Waalaikumsalam. Selamat jalan ya. Okey. Lah, ya. Sila. Nombor 8. Paten 3. Tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Ni nombor 8. Jadi habis nombor 8 ni kita bersurai. Boleh? Sebab apa? Habis nombor 9 ni kita bersurai. Boleh? Tapi beri perhatian. Bukan bersurai, makan pula. Makan tahu. Ya, besok puasa. Makan tahu. Besok puasa. Dan okey. Ada. Okey, tuan-tuan. Ni. Nanti ada nak tanya? Ataupun nak tambah idea? Tak ada. Okey, nombor 8. Nombor 8. Bila kita tengok nazala, ni nazala. Perkataan nazala, kita bawakan root dia nazala, betul tak? Betul tak? Nazala. Jadi dia nak tanya nombor 8 tu, pattern berapa? Pattern berapa? Ada pattern 1, pattern 2, pattern 3. Okey? Ingat lagi tak pattern? Pattern itu kita panggil wazan. Okey, nazala. Okey, dalam bahasa Arab ada 3 pattern. Pattern pertama fa'ala. Pattern kedua fa'ila. Pattern ketiga fa'ula. Ini pattern 1, ini pattern 2, ini pattern 3. Jadi ini pattern berapa? Yes, pattern 1. Jadi kalau tuan-tuan boleh beri sebut begitu detail, soalan yang ke-8 dia pattern 1. Kenapa pattern 1? Sebab ada 3 pattern. Apa maksud pattern? Pattern itu perkataan Arab ada 3 pattern, ada 3 syllable, 3 suku kata. Sama ada a i a u a. Jadi ini a u a. Lalu a pattern 1. Kalau tuan-tuan tahu ini pattern 1, pahala sangat besar. Pattern 1. Ingat, tak boleh lagi. Perkataan perbuatan dalam bahasa Arab hanya ada 3 huruf saja. Ada 3 huruf saja. Kalau dia macam ni, perkataan madda, ini sebenarnya 3 huruf. Da. 3 huruf. Ya? Okey, jangan risau.
Okey, boleh tak ni? Okey. Beri kita sama nak balik ni. Okey, nak balik ni. Tengok bila sebut nak balik awal semua seronok kan. Ingat budak-budak je. Dulu masa zaman saya sekolah dulu, bila pukul 10 hari akhir, yang paling suka sekali cikgu lah, sebab boleh balik awal. Bila saya jadi pengetua sekolah, no way, because you are paid until 2. Mana tak ada boleh balik lebih awal pada tu. Kalau dia balik awal accident, siapa tanggungjawab? Siapa tanggungjawab? Saya, guru saya tanggungjawab. So saya ingat orang marah, orang suka sebenarnya. Ya, sebab tu saya kata, bila saya sampai sekolah, saya kata kalau sesiapa yang rasa bila nak masuk sekolah pintu pagar luar, bagus, rezeki dia halal. Kalau nak balik pintu pagar luas, halal, dia tak faham. Kalau siapa masuk sekolah pintu pagar sempit, jawab sendiri. Saya tak kata haram, jawab sendiri. Kalau nak balik pun sempit, jawab sendiri. Dia seminggu baru faham. Ini pun bukan faham ni, dia. Maksudnya, bila datang sekolah awal, tak ada orang masuk kan, jadi kita seorang je masuk awal. Bila balik lambat, maka kita pun seorang balik. Kalau kita berebut balik dengan budak-budak, jam tak? Jam? Oi, pandai ustaz. Okey. 2 minit lagi. Okey. Allah Ta'ala nak mencantikkan bahasa supaya dia jadi betul-betul refine knowledge. Sebab itu dia letakkan pattern. Ya, macam akala, syariba, pattern 2. Betul? Kalau ka rumah, pattern 3. Betul tak? Okey, pattern 1 ada 3 bab. Ini nama dia bab. Bab 1, kalau fa'ala yaf'ulu. Ini bab 1. Beza dia ain. Sebab itu ahli tafsir, bila dia mengeluarkan perkataan perbuatan dalam bahasa Arab, dia mesti bawa 2 sekali, fi'il madi dan mudhari', amar tak. Sebab bila dia keluarkan fi'il mudhari', maka dia tahu ini bab berapa. Ya, bab berapa pada ain. Okey. Satu lagi, yaf'alu, ain bagi atas. Ain bagi atas dipanggil bab 2. Ya. Macam di sini nasara, yang suruh. Ini bab 1. Ya. Akala yakulu, bab 1. Okey. Ya. Jama'a yajma'u, berhimpun. Yajma'u. Ini masih lagi, ini bab 2. Bab 2. Oh, kalau kita berjemaah tu sebenarnya bab 2. Pentingnya berjemaah tu sebab Tuhan letak bab 2. Jamaah yajma'u, bab 2. Okey. Lepas tu bab 3, fa'ala ilu. Okey. Ada ayat dia. Ya, saya lupa ada ayat dia. Jadi tuan-tuan, beza bab ini i. Bab 1, bab 2, bab 3. Okey, ya. Lepas tu untuk fa'ila, dia ada 2. Ya, fa'ila yaf'alu. Lepas tu fa'ila yaf'ilu. Contohnya syariba yashrabu. Jadi syariba adalah pattern 2 bab 4. Okey, ingatlah ni bab ni. Okey. Umpamanya fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Ya, yahsibu. Ini pattern 2 bab 5. Okey. Fa'ula, tuan-tuan, fa'ula seperti kita kata karuma.
yakrimu. Ini bab 6. Okey. So, tak? Sekarang ni kita nampak ya. Jangan kita nampak ni, fi'il ni nazala bab berapa? Pattern berapa? Pattern tu. Yang mudhari' dia yanzilu. Bab berapa? Sarima. Pattern 1 bab 3. Bila ain dua-dua baris atas ada 3 bab. Bila ain baris bawah ada 2 bab. Bila ain baris depan hanya 1 bab. Okey, kita ambil contoh perkataan sami'a. Ni, sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Bab berapa sami'a? Sami'a pattern berapa? Sami'a pattern 2. Mudhari' dia yasma'u. Pattern 2 bab 4. Jadi perbezaan bab ini berasaskan pada perbezaan pattern. Pattern 1 ada 3 bab. Beza dia pada ain. A-I-U. Senang tak? Cuba sebut. A-I-U. Itu je. A-I-U. Mr. Endo, please read this. A-I-U. Itu yang saya kata. Mr. Endo, please repeat this. A-I-U. Senang tak? Yang ni bab pula A-I-U. Jadi yes. Jadi kalau kita tahu dengan detail begini tentang fi'il, maka hebat. Tuan-tuan. Jadi kita tengoklah perkataan satu lagi. Wa anzala. Habis ni kita balik makan. Tengok ni, anzala. Okey, anzala ru dia nazala. Soalan satu, sahih ke tidak? Sahih. Okey, dan dia tu mabni, betul tak? Dan dia tu madi, betul tak? Dan dia tu mutaaddi, betul tak? Mutaaddi tak? Mutaaddi lah sebab dia ada isim baris atas ni. Melampau. PM melampau. Betul tak? Ada objek kan? Okey. Dan dia tu mujarrad ke mazid? Mazid berapa huruf? 1 huruf. Jadi kalau 1 huruf jadi rubai. Okey tu. Lepas tu dia maklum ke majhul? Ada orang yang mendorongkan ni? Siapa dia? Huwa. Maka dia maklum. Okey, lepas tu dia pattern berapa? Pattern 1 bab berapa? Bab 3. Pattern 1 bab 3. Tuan-tuan, sabarlah. Inilah sebenarnya ilmu saraf. Ini sebenarnya saraf. Bila kita membaca baru nahwu. Sekarang ni saya baca nazzala fa'il madi mabniun alal fathi. Itu nahwu. Kalau nazzala fa'il madi sahih, mabni, mutaaddi, mujarrad, sulasi, maklum, bab 1, pattern 2, itu saraf. Jadi nahwu dan saraf tidak boleh dipisahkan. Okey, setakat itulah untuk malam penutup kita. Ya, insya-Allah. Bab 6 ni sulasi, rubai, khumasi. Ni. Yang ke-6 ni karuma. Sorry. Yakrumu. Okey. Ni, dia ada ada dia tu. Okey, dia. Ni, ambil contoh ni yang paling mudah sekali. Perkataan faula ni ba'uda. Ba'uda yab'udu. Maknanya jauh, telah jauh. Yab'udu. Karuma yakrumu. Ba'uda yab'udu. Ini ain bagi depan. Tuan-tuan? Nampak tak beza tu? Okey, nampak tak beza tu?
Yang fa'ula satu saja, yang fa'ilah ada 2 bab, yang fa'ala ada 3 bab. Okey. Jadi bila kita analisa kalimah-kalimah Quran dalam buku yang kita nak belajar sebulan lagi, kita pastikan semua 9 soalan ni kita jawab untuk memahirkan kita. Dan lama kelamaan nanti tak payah tengok lagi dah. Ekor mata je boleh dah. Okey. Okey. Ada apa nak tanya? Ya. Nombor 9. Nombor 9. Nombor 9 ni bab. Ni bab. Bab sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuan-tuan, dengar ini pengalaman saya mengajar tafsir. Okey, bila kita pergi tanya guru tentang tafsir, tuan, boleh tuan jelaskan sikit nazala ni? Apa sebab tuan pakai nazala? Nazala ni dia bab 1, apa tu? Bab 1 pattern ni, pattern 2 nazala yang zilu, pattern 3 dia terus pergi. Bila bab 1 pattern 3 digunakan oleh Allah dalam menerangkan sesuatu hakikat, maka itulah dia tidak ada yang maha hebat sekali. Dia jawab gitu. Dia guna pattern 1 bab 3. Ni pattern 1 bab 3 nazala yang zilu. Jadi sekarang baru kita tahu apa sebab dia kategorikan fi'il begitu hebat sekali. Daripada dengan 3 pattern dan 6 bab. 3 pattern, 6 bab daripada sulasi. Daripada sulasi ada 3 pattern, 6 bab. Daripada khumasi, rubai, sudasi 300 lebih pattern. 300 lebih semua. Banyak sikit. Yang 6 pun pening kepala. Okey, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya jawad ya qahhar ya wahhab ya syatta ya aziz ya ghaffar ya mu'izz ya basit. Irfa'na ya Allah bi kulli ma 'allamna ya Allah. Irfa'na ya Allah bi kulli ma 'allamna ya Allah. Allahumma hasib kulla amalina bi qaulin fa in la ilaha illa Muhammadun Rasulullah. Allahumma ya mujriyal bihari wal uyud ya man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Wa alim ma kana qabla an yakun. Nas'aluka Allahumma an tasruka bina jadata ridha wa an taj'alna ahlan wa mahadan. Jadikanlah kami ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendapat tempat di sisi-Mu ya Allah, dan mendapat segala kemuliaan dan kenikmatan serta keberkatan daripada rezeki-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau lah kami berpegang dan kepada Engkau lah kami bertawakal ya Allah. Letakkanlah kami di kalangan orang yang beriman di antara hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka wa Tuhanku, kembalikanlah kami ya Allah daripada sisi Kau dan tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang baik dan jalan yang Kau ridai. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي